الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas kurniaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur. Selawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebanyak-banyaknya para sahabatnya yang berjuang membawa risalah agama ini sehinggalah sampai Islam itu di hati kita dan kita mengamalkannya tanpa ada sebarang gangguan. Pengikut-pengikutnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, baik rohaninya maupun jasmaninya. Dan alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi. Rasa macam baru je jumpa dengan tuan-tuan minggu lepas. Minggu ni jumpa lagi ya. Boring lah tuan-tuan tengok ustaz je. Jadi insyaAllah kalau pada pertemuan yang lalu kita bincangkan tentang amalan yang sikit tapi ganjaran ataupun pahalanya banyak. Dalam membicarakan soal-soal tentang ibadah ini, ketika mana ustaz berada kat depan ni bercakap dengan tuan-tuan dan perempuan yang memang dah ahli ibadah, kan ahli abid orang panggil. Maknanya daripada subuh tadi tu sampailah ke maghrib nak masuk ke isyak ni, macam-macam bentuk ibadah-ibadah yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan. Dan pastinya tentulah tak timbul masalah yang banyak bila sebut tentang soal ibadah kepada ahli ibadah. Kita cakap benda yang baik kepada orang-orang yang memang dah baik. Cumanya dalam kerangka kita menjalani kehidupan seharian kita ni, dalam tempoh 24 jam kita lalui itu, kita akan temui pelbagai cabaran. Akan sampai satu masa dan ketika kita tewas, kan? Tewas yang bagaimana? Ada masa kita rasa malas, kan? Ada masa kita rasa rajin. Kalau rajin tu, level-level iman macam orang macam tuan-tuan dan puan-puan daripada Pak Ustaz ni, kalau rajin sampailah satu juzuk baca Quran. Kalau malas semuka, ya, ataupun dua muka. Kalau rajin sikit, bolehlah berzikir, kan, istighfar 100 kali ataupun baca surat. Kalau malas, kadang-kadang malas ni jangan sampai terus tak buat. Kan, maknanya kalau biasa kita baca satu juzuk sehari ataupun kita baca 10 muka sehari, bila sampai masa malas ataupun sibuk, jangan sampai terus tinggalkan Al-Quran tu. Pada kurang-kurangnya 5 muka ataupun 2 muka surat kita baca. Tapi yang pastinya dalam tempoh 24 jam tu ada je masa, kan, tak kala sibuk sangat, kan. Tak tahu dah tuan-tuan nak jadi Perdana Menteri ni, kan, ada orang sibuk.
Apa pun dalam tempoh ujian yang kita lalui selama 24 jam ini, kita kena cari macam mana peluang-peluang untuk kita buat ibadah. Kalau kita lihat dalam kitab Zadul Ma'ad kan, Zadul Ma'ad, disebut ada beberapa perkara yang disebut yang ustaz rasa menarik kan. Antaranya ialah bab sedekah, bab infak kan. Disebutkan ialah pada hari Jumaat ialah yang terbaik untuk melakukan ibadah sedekah, kerana dia diganjarkan pahala berlipat kali ganda pada hari Jumaat. Maka tuan-tuan cari peluang-peluang. Dan ibadah yang kita nak buat ni, kita kena cerdik. Cerdik tu bagaimana? Kita kena lihat pada perkara-perkara yang orang kata biar dia nampak kreatif sikit, supaya apa yang kita buat tu diberi manfaat yang besar kepada orang-orang yang lain, yang dapat akan apa yang kita sumbangkan itu. Baiklah, tentang kita mencari peluang itu, hari ini Ustaz nak masuk pada satu hadis yang mana 40 amalan disebutkan tentang sedikit amalan tapi ganjarannya besar. Hadis yang Ustaz nak bincangkan ini, tajuk dia banyak ganjaran mengajak orang kepada kebaikan. Kan, macam tuan-tuan dan puan-puan ni, ibu-ibu ayah-ayah ni memang orang baik-baik. Jadi macam mana cara kita nak fikirkan tentang supaya kita boleh ajak orang lain juga jadi baik macam kita, ataupun lebih baik lagi daripada kita. Hadis ini daripada Abi Hurairah. Masih lagi Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Pertemuan yang lepas Ustaz ingat lagi, Ustaz cerita dekat tuan-tuan Abu Hurairah ni siapa dia, kan? Hari ini kita jumpa lagi hadis daripada Abi Hurairah. Hurairah ni apa tuan-tuan? Hurairah ni disebut tentang anak kucing, kan? Anak kucing, biasa dengar kan? Dia panggil anak kucing. Anak kucing ni maknanya Abu Hurairah ni dia orang yang suka dengan kucing. Jadi pakaian pada masa itu dia agak besar sikit kan. Jadinya dia letakkan kucing tu dekat dalam baju dia. Jadi setiap kali dia jumpa dengan sahabat-sahabat lain ataupun Nabi SAW, maka Nabi akan dapati ada kucing dekat Abu Hurairah. Kan? Jadi Abu Hurairah ni Nabi memberikan dia gelaran Aba ataupun Abu Hurairah, bapa kepada anak-anak kucing. Tuan-tuan suka kucing? Suka. Cumanya tuan-tuan kalau nak bela kucing, kan, kalau hidup berjiran ni, maklumlah kita sekarang ni bukan rumah kampung. Kalau dulu rumah kan, 1 ekar sebuah rumah. Ikutlah tuan-tuan nak bela kucing ke nak bela gajah ke tak apa. Kalau 1 ekar sebuah rumah kan. Ini rumah rapat-rapat. Ustaz pernah rasa kan, suka main kucing ni. Tapi bila kita bela kucing, tuan-tuan kena pastikan janganlah dia berak, dia pergi berak dekat rumah jiran kita. Kan, kadang-kadang kita pagi-pagi nak kerja terpijak tai kucing tu. Jadi dia mengganggu kan, dia mengganggu ketenteraman hidup berjiran. Boleh nak bela, tak ada masalah kan. Boleh, ada macam-macam cara lah sekarang ni. Sekarang ni orang dah canggih. Ada yang satu rumah tu Ustaz jumpa, rumah kucing ada aircon. Aircon dia macam pasar raya. Dan kucing tu tak boleh duduk tempat tak ada aircon, nanti dia kena penyakit, mati. Ustaz tanya dia berapa seekor harga kucing ni? 30,000. 30,000 dia. Orang duit banyak sangat, tak tahu nak letak kat mana kan. Dia beli kucing. Makan sekarang ni kucing, tuan-tuan pergi pelik-pelik, dia ada pula surat beranak. Ada surat beranak, dia ada vaksin kan. Dia ada cocok. Macam orang lah kucing ni kan. Tak tahu, kita dulu ingat bela kucing kita bela kucing kampung ni kan. Tak tahu pula ada vaksin. Rupanya kucing pun ada vaksin ni kan. Macam orang lah.
Jadi Abu Hurairah ni antara hobi dia, kegemaran dia ialah bela kucing. Arab ni biasa tuan-tuan, macam-macam. Ada yang tu bela buaya. Buaya bela. Dia kecil dia bagi makan. Last sekali bila dia keluar pergi bercuti, jadi tak ada orang nak bagi buaya dia makan. Buaya dia pula makan, takkan makan ikan seko, ayam seko. Buaya mati dia buaya tu, tak cukup makan kan. Pelik-pelik. Ada yang satu pasar ustaz pergi tu dipanggil Suk Haiwan, pasar binatang-binatang. Kita pun pergi lah dekat pasar tu. Ingatkan dia jual binatang. Kita ingatkan ada gajah ke rimau ke apa kan. Kita tengok dia jual katak, cicak. Cicak banyak dia di rumah kita ni kan. Lambah-lambah dia beli, lambah-lambah tarantula yang ada tu kan, dia jual. Kata ada orang beli ke binatang kata kan. Katak macam-macam jenis katak ada kan. Katak menyeramkan tempat tu. Takut katak tu terlepas. Kan, ular, dia main-main ular kan. Rupanya Arab pun ada buat benda tu. Lama dah buat, siap lama dia jual pula pasar Suk Haiwan. Dia jual binatang-binatang yang pelik-pelik. Baiklah, jadi tak pelik lah kalau kita dengar sampai ke zaman sekarang ni, kita akan dapati ramai je orang-orang suka kan bela kucing dan seumpamanya. Tak ada lah orang kata kalau bela kucing hitam ni boleh elak pada sihir dan wallahualam ustaz. Dia tu tak tahulah macam mana cerita dia kan. Baik, kita tengok apa dia yang Nabi SAW nak beritahu kita ni. Hadis ni dia datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man ittaba'a la yanqus zalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu athamin man ittaba'a la yanqus zalika min athamihim syai'a rawahul Muslim. Hadis ni daripada Abu Hurairah. Dia kata Nabi SAW bagi tahu, barang siapa yang telah mengajak manusia kepada hidayah, nescaya telah wujudlah baginya daripada pahala seperti bilangan pahala-pahala siapa sahaja yang telah mengikutinya. Itu tidak pula kurang sesuatu pun daripada pahala-pahala mereka. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, dia telah ditimpa daripada dosa seperti bilangan dosa-dosa siapa sahaja yang telah mengikutinya. Itu tidak pula mengurangi sesuatu pun daripada dosa-dosa mereka. Ini sebagai satu, orang kata apa, fadail amal, kelebihan untuk kita melakukan suatu amalan-amalan yang baik. Sebab apa? Bila kita buat, sebab tu Islam ini dia bukanlah agama individu. Dia bukan agama individu. Islam ini dia satu agama yang menyeluruh. Dia bukan nak diri dia seorang je jadi orang baik. Sebab itu tuan-tuan tengok dalam peristiwa hijrah, ketika mana Nabi dan Abu Bakar, watak Abu Bakar ni, masa Abu Bakar tawarkan diri dia kepada Nabi SAW, kan? Dia kata, ya Rasulullah, aku nak hijrah dengan kau. Nabi kata, tunggu dulu, tunggu sehingga dapat perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Bila Allah benarkan hijrah, yakni Allah Ta'ala benarkan Nabi untuk hijrah, barulah Nabi jumpa dengan Abu Bakar. Tuan-tuan tengok, Abu Bakar dia tawarkan diri dia nak hijrah ni bukan macam pergi melancong, bukan macam pergi ke Tokyo, pergi ke Korea, pergi ke Jepun, ataupun pergi santai-santai dekat tepi pantai. Abu Bakar ni dia tawarkan diri dia, maknanya dia letakkan nyawa dia kat depan. Dia letakkan nyawa dia. Kerana pada waktu itu semua sekali pembesar-pembesar Quraisy, kafir Quraisy ni, mereka dah mula mengumpul orang-orang muda yang mempunyai tenaga yang kuat ni
dan diberikan tawaran hadiah yang lumayan. Siapa yang dapat tangkap Nabi Muhammad dan bunuh dia, maka akan diberikan hadiah yang istimewa. Tiba-tiba Abu Bakar tawarkan diri, dia nak teman Nabi untuk hijrah bersama-sama. Tuan-tuan tengok, Abu Bakar dia tak pastikan diri dia seorang je, kan, sama-sama buat perkara yang baik. Abu Bakar dia ajak anak dia, Asma binti Abu Bakar, kan. Asma tugas dia ialah membawa makanan kepada Nabi dan ayah dia Abu Bakar ketika berada dekat dalam Gua Sur. Tinggi tuan-tuan, Gua Sur tu tinggi. Kan, dekat sejam juga nak sampai, sejam lebih nak sampai ke atas sana. Tak bayang macam mana orang perempuan Asma binti Abu Bakar ni dibawa makanan kiri kanan, dia naik atas tu, kan, selama beberapa hari dihantarkan makanan kepada ayahnya Abu Bakar dan juga Rasulullah. Dan Abu Bakar juga diajak juga hamba dia. Dia cakap kat hamba dia, kan, nanti kau bawa kambing-kambing ni lalu dekat tempat bekas yang aku lalu, bekas tapak kaki aku lalu tu, biar kambing tu lalu, supaya kesan tapak kaki aku ni tak nampak. Apa dia? Maksudnya Abu Bakar ni dia tak pastikan diri dia seorang je buat benda baik, dia ajak juga ahli keluarga dia. Kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan ingatlah kan, sebagai ulang kaji, ketika Nabi mendapat wahyu yang pertama tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan, bacalah apa, Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, khalaq, yang menciptakan. Nabi dalam keadaan yang takut. Kemudian turun wahyu yang berikutnya, kum fa'anzir, bangun bagi peringatan. Dan Nabi mula berdakwah, menyampaikan risalah agama. Risalah yang pertama, dakwah yang Nabi mula-mula ingatkan kepada penduduk Mekah ni, bukan Nabi suruh solat, bukan Nabi suruh puasa, Nabi suruh tinggalkan sembah berhala, sembah patung berhala tu Nabi suruh tinggalkan. Nabi suruh sembah Allah Ta'ala yang Esa, kan. Mana dia tempat rumah yang mula-mula Nabi dakwah, Nabi ajak orang buat kebaikan ni? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, kan. Tuan-tuan pergi antara Safa dan Marwah tu, Bukit Safa dan Bukit Marwah tu, di antara tu ada nombor 17 ke 16 macam tu, ada letak nombor, kan, dalam kawasan tu. Situ di antara rumah yang pertama, pusat dakwah pertama secara sembunyi-sembunyi. Nabi berdakwah, Nabi ajak orang kepada arah kebaikan. Dan Nabi tak putus asa. Nabi buat. Dia jumpa orang ni, dia mesti akan sebarkan kebaikan. Tuan-tuan tengok lagi, bila Nabi hijrah, Nabi sampai ke Madinah. Nabi tak terus masuk ke dalam kota Madinah, Masjid Nabawi tu, kan. Nabi tak terus masuk. Nabi berhenti dulu dekat pinggiran Madinah. Nabi bina sebuah masjid, dipanggil Masjid Quba. Dan masjid itu dibina dengan asas ketakwaan. Kenapa Nabi tak terus masuk je? Nabi berhenti dulu sebab supaya orang-orang yang berada dalam Madinah ni, mereka ready, mereka dah bersedia akan ketibaan nak sambut hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia ucapan Nabi? Afshus salam, sebarkan salam, kan. Bagi makan kepada orang-orang, im'amu, kan, bagi makan. Solat pada waktu malam ketika manusia lain tidur. Dua kalimah yang mula-mula tu Nabi kata sebarkan salam. Sebab tu bila tuan-tuan jumpa orang, tuan-tuan latih diri tuan-tuan bagi salam, sebarkan senyuman. Latih. Ajar anak-anak kita ni bila jumpa dengan orang yang lebih tua, ajar dia bagi salam. Kalau boleh suruh dia salam, cium tangan orang tersebut. Latih. Supaya apa?
supaya kehidupan kan kita sekarang ni tuan-tuan, dia dah jadi macam, dia panggil apa, tepu ni apa, anak-anak ni tepu ni, dia jadi tak berapa nak bermasyarakat kan, dia tak berapa nak bermasyarakat. Tuan-tuan latih anak-anak ni kan, kalau boleh, kalau pergi pasar tu, beli buah banyak-banyak kan, beli buah kan, kalau nak beli yang mahal, belilah yang mahal. Beli yang mahal tu jangan lupa bagi kat ustaz. Kan. Tuan-tuan beli yang mahal ni, tuan-tuan packing, ajar anak-anak, suruh anak-anak pergi hantar, bagi dekat jiran-jiran. Biar dia pandai. Dia pandai untuk hidup berjiran, dan dia tahu erti memberi kan. Kita latih dia daripada awal, supaya dia tak rasa nanti dia akan, kalau tidak tuan-tuan, nanti anak-anak ni dia akan habiskan masa dia satu sekolah, balik rumah dia habis dengan TV, dengan telefon, kalau tak ada aktiviti yang ibu dan ayah dia rancang. Latih anak-anak ni biar dia buat begitu, supaya dia pandai hidup bermasyarakat. Ufsyus salam, sebarkan salam, ajarkan juga senyum. Kan? Itu yang apa, Ustaz Datuk Badli Shah tu kan, dia ceramah tu, Ustaz dengar kan, dia ceramah, dia kata dia pergi kat kedai orang Melayu. Dia cakap orang Melayu ni kalau dah tahu ada saka, dia kata tak payah buka kedai. Betul juga dia kata. Kadang-kadang kita pergi kat kedai orang Melayu, bukan semua lah kan, ada sebahagian. Bila kita pergi kadang-kadang masam tu ada sangka kat orang tu kan. Kadang-kadang kita tanya dia jawab tu macam kita buat salah kan. Kita kata apalah salah aku kan, kita tanya elok-elok, dia jawab macam itu. Kalau ada sangka tu tak payah buka kedai lah kan, pergi berubat lah. Ajar pertama, usyus salam, sebarkan salam, latih diri bagi makan. Kan, bagi makan terpulang kepada jiran-jiran ataupun kepada fakir miskin, berdasarkan kepada kemampuan. Yang ketiga yang Nabi sebut, solat pada waktu malam ketika orang-orang lain tengah tidur. Yang ini tak ada masalah. Yang ini dia individu kan. Solat pada waktu malam ni dia individu. Baik. Kemudian mana tadi? Bila mana kita mengajak orang buat baik kan, kita ajak orang buat baik dan orang itu buat, maka dia buat, dia pun dapat pahala dan kita pun dapat pahala, hasil daripada kita ajak dia buat kebaikan. Sekarang ni macam-macam lah kan, ada teknologi, media sosial, telefon kan, dia hantar WhatsApp kan, dia hantar message, dia hantar voice message, dia hantar video, dia kongsikan video-video ceramah. Itu semuanya benda-benda peluang-peluang untuk tuan-tuan buat kebaikan. Tuan-tuan share yang baik-baik, maka akhirnya orang ikut, maka perbuatan tersebut kita pun dapat pahala. Tapi tuan-tuan hati-hati kan tentang telefon ni. Kan kadang-kadang tak kira lah laki-laki ke perempuan kan, tuan-tuan simpan benda-benda maksiat dekat dalam telefon ni. Ni bukan ustaz baca dekat dalam majalah ni kan, Ustaz tengok sendiri kan. Sampai bila berlaku ada kematian, suami dia mati, bini dia ambil telefon tu, bini dia buka telefon, dalam tu penuh video-video, gambar-gambar yang tak senonoh kan. Suami dia baru mati tadi tu, mula-mula sedih, bila dia tengok telefon tu sakit hati dia kan, sakit hati dia kan. Jadi tuan-tuan, benda-benda yang begitu kan, tuan-tuan delete lah. Walaupun kadang-kadang dipanggil apa, bila kita buka website, kita bukan nak tengok yang tu, tapi dia terkeluar. Tuan-tuan jangan pula pergi simpan kan. Ada orang dia pergi layar apa, dia pergi langgan kan, dia masuk grup-grup yang tertentu. Elakkan. Besok tuan-tuan benda tu dia boleh mendatangkan fitnah untuk kita kan. Dosa ni dia tak nanti tuan-tuan duduk
dekat tempat ramai ke tempat tersembunyi, bila mana kata benda itu dosa, maka bila kita buat, dia tetap dikira sebagai dosa. Dan selagi mana kita tak bertaubat, maka satu noktah, satu titik hitam itu akan kedapatan pada hati kita. Makin banyak kita buat dosa, makin banyak titik hitam yang akan ada dekat hati kita. Yang akhir sekali hati ni dia akan jadi liar. Dia akan liar kan, tuan-tuan? Dia akan liar. Dia malas nak solat, malas nak buat benda baik. Tapi bila buat maksiat, dia mudah nak buat. Seolah-olah hati itu tak boleh nak melihat pada kebaikan. Dia hanya nampak pada perbuatan-perbuatan yang jahat. Hati menjadi liar. Jadi hati-hati. Baik. Ada macam-macam cara kita nak ajak orang buat kebaikan. Kadang-kadang ustaz puji, jemaah tabligh ni ustaz puji kan? Ustaz tengok dia pergi rumah ke rumah kan, dia ketuk ajak orang datang ke surau dan ke masjid. Itu perbuatan yang sangat mulia. Kerja tu payah nak buat kan? Sebelum nak solat maghrib ni, sejam ataupun 2 jam awal dia ketuk, dia pergi rumah, dia bagi salam rumah ke rumah tu kan. Dia ajak orang datang ke masjid berjemaah. Tuan-tuan boleh buat kan, AJK surau maupun AJK masjid, dia boleh rancang ke arah itu kan. Jangan nasib kira duit tabung je kan, duit tabung surau, duit tabung masjid kan. Tuan-tuan kena fikir ke arah tu. Ada satu masjid di Cenih kan, tempat kawan Ustaz Saudi. Dia sembelih kambing. Dia kata dia ada duit lebih, dia sembelih kambing. Dia ajak orang-orang muda datang. Akhirnya masjid tu ramai orang. Ramai kan? Orang, tapi itulah, bila tanya kambing tak ada orang. Masa kambing ada, orang ada kan. Tapi tak apalah, satu usaha kan. Kawan-kawannya sampai juga muka orang tu dekat masjid. Cerita buat masjid surau ni kadang-kadang macam-macam. Kadang-kadang ada orang bukan kat sini lah kan, dekat tempat kampung lain. Kita tengok rumah dia betul-betul depan masjid, tapi tak sampai di masjid kan. Tak sampai dia ke masjid. Kesian dia kan. Satu, tuan-tuan kesian kat dia. Sekadar kesian tak cukup, tuan-tuan kena pergi rumah dia. Tuan-tuan kena jumpa dengan dia, tanya dia kan, kenapa tak datang masjid? Ada masalah dengan Tok Imam ke? Kan, ada masalah dengan tangga masjid ke? Ada apa yang tak kena tanya kan. Itu lembut tu. Nabi SAW sampai peringkat Nabi suruh sahabat-sahabat kumpulkan kayu, kita pergi bakar rumah dia yang tak datang ke masjid. Tu kasar lagi kan. Tapi peringkat kita ni lembut kan. Dakwah ni dia ada macam-macam peringkat. Tegur kan, berkawan, gunakan pelbagai pendekatan supaya satu kebaikan tuan-tuan buat, besok tuan-tuan mati, orang yang melakukan itu, kalaulah dia ajak pula orang lain kepada arah kebaikan, banyak pahala itu bertambah-tambah dan berterusan. Baik, kemudian kita tengok dalam riwayat yang lain daripada Jarir bin Abdullah, dia berkata, sekumpulan manusia daripada orang pendalaman datang kepada Nabi dalam keadaan mereka memakai pakaian yang diperbuat daripada bulu kambing biri-biri. Lantas baginda melihat teruknya keadaan mereka kan. Mereka telah ditimpa dengan keperluan yang mendesak. Maka baginda telah menggalakkan orang ramai untuk bersedekah. Lalu yang berlaku pula adalah mereka telah berlengah-lengah daripada bersedekah, sehingga telah kelihatan sikap ataupun pada wajah Nabi itu tanda tak suka, tak berapa, Nabi tak selesa dengan sahabat-sahabat ni yang berlengah-lengah. Ada yang buat acuh tak acuh je bila Nabi suruh sedekah, bantu orang pedalaman ni, dia dalam keadaan yang susah. Kemudian Jarir bin Abdullah berkata, sesungguhnya seorang laki-laki daripada golongan Ansar, ni golongan Ansar ni maknanya penduduk tetap Madinah lah, datang dengan membawa satu bekas kantong yang berisi perak. Kemudian seorang laki-laki lain pula datang membawa sedekah. Kemudian mereka lain pula datang saling ikut mengikuti membawa sedekah, sehinggalah telah diketahui kegembiraan jelas terpampar di wajah
di wajah baginda. Dan Nabi bersabda, Nabi kata, siapa sahaja yang telah mulakan di dalam Islam dengan melakukan satu amalan yang baik, lalu perbuatan baik yang telah dimulakannya telah diamalkan pula oleh orang lain selepas dia melakukannya, nescaya dituliskan buat orang yang memulakan seperti pahala siapa sahaja yang telah beramal dengan perbuatan tersebut dalam keadaan tidak berkurang sesuatu pun daripada pahala-pahala mereka. Namun siapa sahaja yang telah memulakan dalam Islam dengan melakukan satu amalan yang buruk, lalu perbuatan buruk yang dimulakannya diamalkan pula oleh orang lain selepas itu melakukannya, nescaya telah ditulis buat orang yang memulakan seperti dosa siapa sahaja yang telah beramal dengan perbuatan tersebut dalam keadaan tidak berkurang suatu pun daripada dosa-dosa mereka. Ada dua lah. Satu, ketika mana kita buat baik, kita ajak orang buat baik, dan kita jadikan contoh. Kita jadikan contoh tentang kebaikan diri kita ni, orang lain ikut. Satu. Yang kedua, kita buat benda yang jahat. Kita buat benda yang jahat. Hari ni benda yang jahat ni dia bukan sekadar berlaku dengan contoh peribadi, kan? Contoh macam orang tu buka disko ke, orang tu ajak orang minum arak, bukan yang itu. Sekarang ni orang tunjuk contoh kejahatan tu melalui telefon, media sosial. Menariknya orang share, orang tekan butang kongsi. Yang itu yang kita takut tu. Jadi kat sini Nabi SAW didatangkan dua. Satu, orang yang buat kebaikan dan orang lain ikut. Orang lain ikut, maka pahala didapat, kita pun dapat. Yang kedua tentang kejahatan. Kita pamerkan contoh kejahatan dan orang ikut kejahatan yang kita buat tersebut. Maka daripada situ dosa tu akan berkekalan sehinggalah orang itu bertaubat. Bila sebut tentang contoh ni tuan-tuan, kan, kita nak datang, bila mana kita nak orang ikut kita. Kita nak orang ikut kita. Dia ada dominan, dia panggil satu istilah kekuatan pada diri seseorang individu. Kan, bila kita nak dapatkan kekuatan supaya orang ikut kita buat baik, pertama tuan-tuan kena doa banyak-banyak. Dalam masa kita buat kebaikan tu, kita ajak orang solat, kita ajak orang mengaji Quran, kita ajak orang bersedekah. Tuan-tuan kena letakkan niat yang betul, kan? Kita nak buat ni bukanlah kerana kita nak orang sebut nama kita, kan? Kalau tuan-tuan nak orang sebut nama tuan-tuan, kerja tu dia akan separuh, dia akan tak berterusan. Tapi kalau kita ikhlas, kan, bila kita ikhlas, kita buat, kita ajak orang solat, kita ajak orang baca Quran, kita ajak orang sedekah, kita ajak orang baik. Bila orang hina kita, dia akan sampai peringkat tu, mesti akan kena hina. Orang hina kita, orang herdik kita, orang fitnah kita, semangat kita ni tak pudar. Kita masih lagi nak buat bila kita ikhlas. Selain daripada itu, tuan-tuan kena jaga penampilan. Watak tu kita kena jaga. Kan, penampilan kita ni biar orang menarik. Bila orang nampak kita, orang rasa nak ikut kita. Tuan-tuan jangan jadi bila orang nampak tuan-tuan, ni orang lari. Dia ni datang lah, habis lah, kan, kena bayar orang makan dia ni, kan. Tuan-tuan, jadi bila kita tak ada kat tempat tu, biar orang cari kita. Mana dia ni? Kan, mana dia ni? Tak nampak lagi hari ni. Kita jadikan diri kita tu sampai peringkat tu. Maknanya baik sungguh kita dengan orang tersebut.
Kadang-kadang bila kita dengar orang sakit, kita pergi ziarah. Kita pergi ziarah dia, kan? Kita telefon dia, kita tanya khabar, kita ambil berat pasal orang tersebut. Itu pun merupakan satu teknik untuk kita ajak orang kepada kebaikan. Tuan-tuan dengar orang tu ada buat majlis, ada buat kenduri, tuan-tuan datang, kan? Terpulang lah, tuan-tuan datang, nak datang makan saja. Kalau tuan-tuan mampu nak datang tolong, pergilah datang tolong. Kalau dijemput lah untuk menolong. Kadang-kadang sekarang ni kenduri kahwin ni orang dah pakai catering, kan? Masa dah pun tuan-tuan lihat bagaimana peluang-peluang untuk buat kebaikan ni, supaya benda yang kita buat ni, satu, dia boleh jadi contoh tauladan untuk orang lain. Yang lebih pentingnya, ahli keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dia nampak apa yang Tok Ki dia buat ni, maka dia akan ingat. Dia akan ingat. Dia pendekatan, contoh pendekatan yang paling kuat ialah dekat dalam keluarga. Apa yang Tok Ki dia buat, apa yang ayah dia buat, anak-anak ni perhati. Dan anak-anak ni dia secara tak langsung dia ingat. Dia ingat, Tok Ki dia dah mati, dia ingat. Dulu Tok Ki aku selalu pergi bersihkan kubur orang ni. Dulu Tok Ki aku dia selalu pergi masjid pada waktu sekian-sekian. Dulu Tok Ki aku dia selalu baca Quran. Quran dia ada lagi. Jadi cucu yang lihat ni ataupun anak yang lihat ni, dia akan apa? Dia akan terikut perangai yang ditinggalkan oleh orang-orang lama-lama, kan? Saudara, saudara mara dia. Jadi itu yang kita nak tinggalkan, satu legasi keluarga kita ni, masyarakat kita ni, dia terdidik dengan dia saling tolong, ingat, mengingatkan. Ustaz ingat kan? Dari satu zaman dulu 1996 ke 98 kan, mana-mana yang sempat hidup dengan Al-Arqam suatu masa dulu kan, kan? Ustaz lihat kan, macam Al-Arqam ni, dia antara kebaikan dia, banyak benda yang baik dia buat kan. Macam kumpulan-kumpulan nasyid, ekonomi ada kicap kan, jual ni, itu semuanya produk-produk daripada Islam. Dia yang mulakan dulu. Cuma satu benda yang Ustaz nampak pada dia, apa dia? Dia orang punya akhlak. Akhlak dia baik, kan? Akhlak dia baik. Bila akhlak dia baik ini, dia mampu menguasai orang lain. Sejarah mengatakan orang yang ada akhlak yang baik ini, dia boleh menguasai orang lain dan orang akan tertarik kepada diri dia, kan? Sebab tu bila tuan-tuan tengok Nabi SAW, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kamu. Tuan-tuan tengok, orang yang baik, dia ada akhlak, kan? Dia ada akhlak. Kalau dia nak minta kerja, orang akan ambil dia, sebab dia mempunyai akhlak yang baik. Orang yang ada kelulusan yang tinggi tapi akhlak tak baik, kan? Minum arak, kan? Mulut cakap kotor, gangster, tak ada disiplin. Mungkin dia kerja-kerja, orang buang dia. Orang yang ada akhlak baik ni, kalau dia pergi minta anak orang, dia nak kahwin dengan anak orang tu, jarang orang tolak. Tapi kalau orang yang ada duit banyak, kan, tak ada akhlak, kan? Pahala orang yang tak ada akhlak ni kan, dia nak minta anak orang akan fikir panjang. Itu istimewanya orang yang ada akhlak ni, dia boleh tarik ramai orang. Dan kita nak bentuk diri kita ni untuk orang boleh tertarik kepada kita, antaranya ialah akhlak. Kena jaga akhlak kita. Bila kita pamerkan akhlak yang baik, akhlak ni kata Imam Al-Ghazali, dia bukan benda yang boleh dibuat-buat. Benda-benda contohnya macam bila tuan-tuan nampak ada sampah kan, sampah depan tu, bila time orang ramai, sibuk dah dia kutip sampah depan buang. Bila time tak ada orang, dia buat tak tahu dia sampah tu. Itu belum akhlak lagi tu. Dia akhlak ni benda yang semula jadi, benda yang
yang semula jadi. Kita tengok bila orang tu terkejut, kan, orang tu dia tindakan reflect. Reflect ni maknanya dia mengejut. Satu benda tu dia nampak je yang dia perlu buat, dia akan buat sendiri. Tak kira tempat tu ada orang ke, tak ada orang ke, dia akan buat. Imam Al-Ghazali ni disebut tentang akhlak. Contoh, tuan-tuan semayang ataupun tuan-tuan duduk seorang buat ibadah solat sunat dekat rumah seorang-seorang, kan, kalau tuan-tuan tidak memakai pakaian yang elok-elok macam sekarang ni, itu pun dah dikira tidak ada akhlak lah. Maknanya macam mana pakaian kita pakai ketika mana kita keluar, kita nak lakukan ibadah solat ni, macam tu jugalah bila kita solat sunat dekat rumah seorang-seorang, itulah pakaian yang kita pakai. Kerana kita bukan nak berdepan dengan manusia, tapi kerana kita nak berdepan dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam lah maksud kan Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan Ustaz sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.